Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in. Syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa rawa Ibnu Majah, dan telah meriwayat oleh Ibnu Majah, annahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ia, man kanat niyyatuhu al-akhirata jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya raghimatan wa man kanat niyyatuhu ad-dunya farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi
walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Alhamdulillah, para hadirin semua, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dipanjangkan usia oleh Allah sehingga dapat kita hidup lagi pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam, dan kita dapat meneruskan program bulanan kita, iaitu sambungan bacaan kitab Nasaihul Ibad, segala nasihat-nasihat bagi hamba-hamba Allah, alal munabbihati ala isti'dadi li yaumil ma'ad, kerana nak menjagai, nak memberi peringatan-peringatan di atas mempersediakan bekalan untuk hari akhirat. Kita masih lagi dalam bab yang pertama dan masih lagi dalam maqalah yang ke-27. Nah, hari ini sambung lagi Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil hadis, bawa datangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata dianya, warawa Ibnu Majah, dan telah meriwayat oleh Ibnu Majah, annahu, bahawasanya Nabi, annahu ay annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ia Nabi. Apa Nabi sabda? Man kanat niyyatuhu al-akhirata. Barang siapa yang adalah niatnya, barang siapa itu ialah untuk akhirat. Niat dia tu akan akhirat. Dia buat kerja apa, niatnya adalah akhirat. Mengajar untuk akhirat, ngaji untuk akhirat, dengar untuk akhirat, semaya untuk akhirat, sedekah untuk akhirat. Apa sahaja yang dia buat ni ialah untuk akhirat. Hijrah dia niat untuk akhirat. Penting tu niat ni. Sebab itulah adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang pertama diletak oleh Imam Nawawi ialah hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Hanya sanya amal tu ialah dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi tiap-tiap seorang tu dibalaskan bagi apa barang yang ia niatkan. Sehingganya 90 hijab agama ni lengkap dah dalam hadis-hadis tu. 95% urusan agama ni masuk dalam innamal a'malu binniyat. Besar hati kita tu tepat bagi niat. An-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat tu tempatnya ialah di dalam hati. Walau kita lafaz sekalipun, tapi hati kita tu tak khabar, tidak ada benda yang kita lafaz, maka tidak dipanggil niat. Kerana niat ni tempat dia adalah hati. Ni adalah qalbu, adalah hati. Adapun kita lafaz tu, seumpama contoh seperti talaffuz bin niat ketika mana nak masuk semayang, usalli fardhu zuhri, contoh aku semayang fardu zuhur, lafaz dengan mulut. Itu bagi orang yang hatinya susah nak sedar, susah nak khabar, sehingga dia kena lafaz dulu, barulah mudah. Ketika mana dia kata Allahu Akbar, sedar kata dia tu, aku sedang mengerjakan sembahyang fardu zuhur. Maka bagi orang yang susah hati dia nak khabar, nak sedar, ulama fiqh kata wa yundabun nutqu qubailat takbir.
dan disunatkan bertutur dulu dengan niat tadi, dengan lidah. Bertutur dengan lidah tu bila qubailat takbir, sebelum sedikit daripada takbir. Sebelum kita nak Allahu Akbar tu, talaffuz bin niat. Kenapa? Yusa'adil lisanil qalb, supaya menolong tu menolong akan hatinya oleh menolong oleh hatinya akan lidah. Menolong oleh lidahnya akan hati. Mana lidah dia tu menolong bagi hati dia. Kalau Arabnya dia katalah usolli fardhu zuhri. Kalau Melayunya aku semayang fardu zuhur. Gitu. Kayak kita kan sebelum nak Allah Akbar tu usolli fardhu zuhur. Lepas tu 2-3 kali usolli tak masuk-masuk kita kata ni. Padahalnya kalau kita orang Melayu baca Melayu tak apa. Sebelum nak akad takbir tu aku semayang fardu zuhur, Allahu Akbar. Ketika mana kita Allahu Akbar tu hak kita lafaz tadi aku semayang fardu zuhur ni masih terngiang-ngiang dalam hati kita. Jadi gitu ya nak sebenarnya. Tapi oleh kerana kita mengaji tak kena tak kena cara. Duk main usolli macam sing lagi ni usah usah kok. Lepas tu duk mari terjemah pula sahaja aku semayang. Sahaja ke sengaja? Sudah duk main tu. Akhirnya tu imam nak rokok baru boleh masuk Allah Akbar apa? Wasuwah. Padahalnya talaffuz bin niat tu nak menolongkan bagi orang wasuwah. Tiba-tiba oleh kerana tak betul cara mengaji makin wasuwah. Tu. Jadi kita terah ke bahasa Melayu lah. Terah sekali ke bahasa Melayu. Kata mana awak ke bahasa Melayu baca ni ni? Orang usollilah ke awak aku semayang. Ya ke dia muarak ke Melayunya. Hidung macam pek orang Melayu duk belagak Arab. Kata ni. Pas mula 2 3 4 kali akad takbir tak masuk-masuk lagi semayang. Jadi kalau kita orang wasuwah kan aku semayang fardu zuhur, Allahu Akbar. Tak apa bahasa Melayu. Sebab mana masuk semayang lagi? Kata ni. Khatolehnya Allahu Akbar. Allah Maha Besar sebesar-besar. Batal. Kalau belum takbir tu belum lagi semayang. Tu. Karena semayang-semayang itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri. Beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimula dengan takbiratil ihram. Itu. Start kata pada kata Allah tu kan. Mulalah semayang. Jadi niat tu nak disertakan, orang panggil qasdu syai' muqtarinan bi awwali fi'lihi. Sedar mengerjakan sesuatu disertakan kesedaran tersebut di awal mengerjakan sesuatu tersebut. Mana awal sembahyang? Takbiratul ihram. Maka kesedaran kita mengerjakan sesuatu tu ketika mana kita kata Allahu Akbar. Khabar. Seolah-olahnya tak khabar. Bukan tak khabar sungguh, tak khabar sungguh, tak marilah sejik ni. Khabar. Cuma nak jadi beza antara adat dengan ibadat, maka disyariatkan niat. Apa niat? Al-qasdu. Niat yang dipakai dalam mazhab Syafi'i dengan makna qasad. Sedar. Tuju hati. Lebih-lebih lagi dalam bab semaya, qasad dengan makna sedar tuju hati tadi itu disertakan pada permulaan mengerjakan sesuatu. Mereka puasa payahlah. Puasa nak sedar ketika mana fajar apa? Fajar shadiq tu kan. Puasa ni imsaku anil muftira. Menahan daripada perkara yang membatalkan puasa mula bila? Min tulu'il fajri sadiqi ila ghurubi syamsi. Jadi kalau kita nak niat puasa tu betul-betul naik fajar shadiq, nawaitu sama qadil dalam hati kita, nyaya payah. Maka sebab tu oleh kerana masyaqqah pada puasa, niatnya itu dibenarkan pada malam. Bermalam je boleh dah kita niat untuk waktu hijau esok, puasa esok. Tapi kalau semaya mudah. Maka idza
Iza tasa'at dhaqat wa iza dhaqat ittasa'at. Itu kaedah. Bila keadaan tu orang panggil luah, maka hukum jadi sempit. Mana? Mesti ketika mana kita kata Allahu Akbar, sedar aku semaya fardu zuhur. Cukup tu. Qasa ta'aruk ta'yun. Nah. Gitu kan. Nah. Ada dalam buku kata sahaja aku mengerjakan akan sembahyang fardu bagi zuhur. Itu tata bahasa. Memanglah gitu. Nah, tata bahasa jangan dimarah dia. Memang itu cara tata bahasa Melayunya. Tapi kita dalam nak praktik, jangan ikut orang panggil tata bahasa lagu tu, bahayahlah kita. Jadi duk baca niat. Bukan niat, duk baca. Silat-silat jadi muqaranah tauzi'iyah. Muqaranah tauzi'iyah tak sah dah. Bab bukan niat. Dia tauzi', dia sahaja aku. Dia kata Allah sahaja aku semaya. Hu fardu akbar zuhur. Ya pelaga gitu. Ya hencirkan. Tu orang tak panggil niat tu lah kata tu. Nah, sebab apa? Bukan khabar hidup baca yang niat tu. Hidup baca lafaz bagi niat dalam hati dia ketika mana Allahu Akbar. Bukan niat tu. Niat ni niat ni qasdu syai' muqtarinan bi awwali fi'lihi. Sedar mengerjakan sesuatu pekerjaan disertakan kesedaran tu di awal pekerjaan tersebut. Itu orang panggil ni ya. Kita duduk tengah makan nasi kan. Muak makan nasi, sayang kita ke. Nah, kita pun akak. Assalamualaikum. Assalam. Doa apa tu? Doa makan nasi ni. Kita sedar. Tidak kata, doa apa tu? Tahulah aku ni tak tahulah buat apa tahu. Bengong dah aku ni. Sudah, nasi tak akan masuk dalam mulut. Wasuah kita. Berat benar gitu. Tak sedar gitu lalu nah. Tak okey lah gitu. Nah. Cuma makan nasi tu ada. Nah. Tapi niatnya untuk ibadat dapat pahala. Nah, kita makan nasi kerana nak menggagah ke tubuh kita ibadat pada Allah. Dapat pahala. Tu pentingnya niat ni. Niyatul mukmin khairum min amalihi. Niat orang mukmin ni lebih baik daripada amal dia terkadang. Nah. Nak makan nasi apa? Nak kuat tubuh beribadat pada Allah. Lepas tu ibadat kau biasa-biasa ya, padahalnya bukannya banyak sangat pun kata ni. Tu amal dia sikit ya. Tapi kerana niat dia tak dimakan kerana nak ibadat, dapat pahala. Rugilah. Nah, tu. Adapun supaya oleh kerana ibadat, maka disyariatkan niat tu supaya terbeza di antara adat dengan ibadat. Maka ketika mana kita kata Allahu Akbar, dalam hati kita tu sedar, aku semaya fardu zuhur ni. Aku semaya fardu Jumaat makmum ni. Jumaat dia kena tambah satu lagi. Ta'yun nafsih. Atau ta'yin nafsih. Menyata diri imam atau makmum. Kenapa? Karena Jumaat tu tidak sah melainkan dengan berjamaah. Itu dah. Jadi kalau ketika mana Allahu Akbar tak ada sedar kata aku semaya fardu zuhur ke aku semaya fardu asar ke, maka la tasihhul ibadah, tidak sah ibadat semaya dia itu. Kenapa? Innamal a'malu binniyat, ai innama tasihhul a'mal binniyat. Hanya sahnya sah oleh amal itu, oleh segala amal itu dengan niat. Itu besarnya kijaan niat. Nampak biasa-biasa je. Itu dalam bab ibadat hak fardu. Nah, kalau ibadat hak sunat juga, nah sama juga. Pentingnya hati kita ni niat. Qurbah ilallah. Nak taqarrub, nak dekat diri dengan Allah Taala. Walaupun kita derma tu berjuta, siap dengan plywood apa ni? Dia panggil replika cek dia ni. Berjuta derma ke masjid. 1 juta, 10 juta derma ke masjid, wakaf ke masjid. Pak tulis pula besar ikhlas dengan kha yang baik. Dan kita sebut juga ketika ucapan kita tu derma tu, saya ikhlas dah dengan tajwid nah. Tapi kalau hati itu tidak ada niat taqarrub ilallah, maka tidak ikhlas. Itu penting hati tu. Kerana niat tu mahalluha fil qalbi. Tengok.
Nabi kata man kanat niyyatuhul akhirata, barang siapa yang adalah niatnya barang siapa tu akan akhirat. Wak hijau wak gapo nak akhirat semata. Karena akhirat tu lebih baik dan kekal. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu lebih baik dan kekal. Wak hijau gapo pun ngajar niat akhirat. Bukan niat nak supaya anak murid ramai, orang pakat tengok ramai, bukan. Kalau niat lagu tu berat biar tak ada orang tengok pun, biar tak ramai orang suka mengaji pun, yang penting kita niat lillahi ta'ala. Gitu. Itu ni. Niat mengajar ni bukan nak suruh orang pakat sanjung, pakat lambung, pakat cium tangan, pakat puja. Dah. Punah tu kalau niat lagu tu. Nah, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Patut kamu tukar benda hak sedikit, yakni dunia ni, adna daniyun, benda yang sedikit lagi pula hina, billadhi huwa khair, dengan perkara yang lebih baik. Apa baik? Yang lebih baik akhirat tu lebih baik. Jadi hijau buat kita berapa biar akhirat. Kita tegur orang salah pun kerana lillahi ta'ala akhirat. Nah, ni ada juga bila kita tegur perkara-perkara yang tidak betul dalam Facebook apa, dia mau duk cakap main depan orang ramai, depan live. Bila kita tegur dia kata ni gila glamour lah ni, nak jadi famous lah ni. Oh alalah. Nah, kalau nak jadi famous ni hamba tak buka lah pondoknya, nak tolak lah mengajar masjidnya, pakai duk main dengan TV sedap lagi. Nah, muka famous, biar famous sikit pun. Nah, bukan gitu berat otak mu fikir. Bila orang tu buat benda kacau dengan secara zahir, umum. Iza zaharal bid'ah. Ini Nabi sabda, bila zahirnya bid'ah, kesesatan. Wa zakatal alimu, diam oleh orang-orang alim yang mengetahui perkara tu tak betul. Fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka atas orang alim tu pula kena laknat Allah, para malaikat dan sekalian manusia yang melaknat akhirat esok. Maka berat lagu tu. Hamba dengar benda-benda tak betul, hamba senyap. Biarlah. Asal tak ganggu hidup aku sudahlah. Tak boleh gitu. Nah, tapi ustaz, moleknya tegurlah secara personal. Mu tahu di mana orang tak tegur secara personal? Jangan duk komen kalau tak tahu. Nah, secara personal, secara rombongan, secara tok guru tua, habis tapi tak berdegi-degi. Tak beki-beki. Masih lagi buat-buat perkara-perkara yang menimbulkan fitnah. Maka tak ada jalan dah. Fitnah tersebut sudah berleluasa. Maka kita kena qulil haq walau kana murran. Kata benda hak sebenar walaupun pahit. Qulil haq walau kana ala nafsika. Nabi kata merayak benda yang sebenar walaupun kena atas batai tubuhmu sendiri. Nah, kena atas diri kita sendiri, kena rayak benda hak sebenar. Tak boleh kita sembunyi. Kita manul haq syaitanul akhras. Dia menyembunyikan perkara yang sebenar, itu adalah syaitan bisu. Nah, mana boleh kita nak biar tiba-tiba orang dakwa kata saya mula-mula buka madrasah ni, anak murid saya daripada Kemboja mana tu, menangis 24 jam seminggu tak berhenti menangis. Kenapa? Bila tanya kenapa awak menangis tak berhenti-henti ni, dia kata pukul 3 pagi saya nampak Nabi di dalam masjid ni. Pukul 3 pagi duduk sembahyang, la haula wala quwata illa billah. Lepas tu budak tu tahu di mana tu Nabi. Yang mengaji kitab Syama'il Muhammadiyah. Duk berasa jemaah masjid ni pun kalau kita duk baca Syama'il Muhammadiyah tu berapa orang je lekat duk alesah mengaji tu. Nah? Pas budak dia tahu di mana tu Nabi. Wajah Nabi bagaimana? Bagaimana warna kulit Nabi? Tinggi lampai tubuh Nabi bagaimana? Postur tubuh Nabi bagaimana? Dia tahu di mana? Itu ialah Nabi. Kita sebagai orang yang mengaji ni bila dengar khabar lagu tu diamlah, tak usah duk sapa ke orang lah. Nah, cukup. Nabi kata kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukup orang itu boleh dikatakan si pendusta dengan sikapnya senantiasa menyampaikan apa sahaja yang dia dengar daripada orang lain. Boleh kata pendusta, pelawak lah, si pendusta. Tak boleh.
khabar orang cerita kepada kita, melainkan khabar Allah dan Rasul, semuanya diihtimal benar atau dusta. Kalau khabar Allah, khabar Rasul benar semata-mata, tidak boleh diihtimal dusta. Tapi kalau khabar selain daripada Allah dan Rasul, al-khabaru yahtamilu sidq wal kadhib. Khabar itu boleh ditanggung, boleh diihtimal. Benar boleh jadi, dusta boleh jadi. Sehingga ada dalil yang menyabitkan dia benar, maka benar. Kalau tidak ada dalil bahkan menyabitkan sebelah lawan bagi benar, yakni dusta, maka dusta. Awak jumpa Nabi? Ya, jumpa Nabi. Bagaimana rupa Nabi? Hitam lengitnya ya. Dusta dah tu. Nah, bukan senang nak jumpa Nabi ni. Dalam mimpi pun susah. Bukan orang tak baca hadis Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazati." Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, maka sesungguhnya selagi melihat ia akan daku di dalam jaga. Itu bukan barang siapa melihat aku dalam mimpi, sebenarnya dia lihat dalam jaga dah tu. Tak betul itu. Nah, mimpi-mimpi ya qazah lah. Mana. Nah, ya qazah. Beza tu. Nah. Jadi hadis tersebut itulah. Jadi ikhtilaf ulama. Ada setengah kata fasayarani fil yaqazah, maka selagi akan melihat aku di dalam jaga tu artinya ya fil akhirati, negeri akhirat esok. Itu satu jemaah daripada ulama. Ini dalam kitab Fatawal Hadithiyah Ibnu Hajar Al-Haytami sebut. Kata dengan satu jemaah ulama yang lain, dah, bukan negeri akhirat. Kalau negeri akhirat tak kena Nabi raya lah, semua orang boleh tengok Nabi negeri akhirat. Lepas tu fid dunya bi'aini ra'sihi, di dunia dengan mata kepala dia. Nah, maka kerana itu berlaku perkara khilaf. Ada yang kata tidak boleh, ada yang kata boleh. Yang kata boleh ni pun, kata harus dapat lihat Nabi dalam jaga pun harus pada akal, serta susah, nadir, jarang sekali nak berlaku pada adat. Itu. Tiap-tiap benda harus pada akal tu bukan mesti boleh berlaku dengan kebiasaan itu dah. Harus melihat Allah, harus pada akal. Tapi tak berlaku pada mana-mana manusia melainkan Nabi Muhammad di dunia. Itu tengok. Harus Allah nak masukkan orang kafir dalam neraka, dalam syurga. Harus pada akal. Tetapi syarak janji dalam Quran orang kafir dalam neraka. Harus pada akal. Tilik semata-mata akal Allah nak masukkan orang kafir, orang maksiat dalam syurga. Harus tak? Harus. Moga dia Tuhan, ikut dia. Nak buat apa tak ada tekanan atas dia. Harus pada akal. Tapi bila ditilik dengan Al-Quran, mustahil aridi. Apa? Al-Quran sebut innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, pokoknya nak buah-buah duit harus ada akal harus. Tapi berlaku tak? Tak tahu berlaku mana. Sekarang ni tak pernah jumpa lagi. Nah, mak lembu nak beranak dinosaur boleh, tak ada masalah apa dengan akal. Harus. Tapi ada berlaku tak? Tak berlaku lagi. Nah, orang nak beranak tubik babi harus. Tapi ada berlaku tak? Tak berlaku lagi. Jangan semata-mata harus. Apa ustaz tu sibuk? Benda harus pada akal ke? Biar dia lah. Pas sikit lagi boleh berlaku orang nak dakwa jumpa Nabi situ, jumpa Nabi sini. Senang. Nak mimpi dengan Nabi pun susah bukan main. Ini jumpa jaga-jaga gini. Nah, kalaupun berlaku kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dalam fatwa dia, wajib dia kena susuk sembunyi, jangan cerita pada orang lain. Kenapa? Karena perkara sebut khariqul adati, perkara yang mencarikan adat. Kalau dia orang mukmin biasa panggil maunah, kalau dia orang wali dipanggil karamah. Maka karamah itu ialah aurah. Al-karamatu auratun. Karamah itu ialah aurah. Aurah ni maknanya pada pihak mana tasbih, nak serupa ke keramat dengan aurah. Pada pihak orang nak tengok, orang nak benda tu. Kan banyak ke orang beramal-beramal nak terbang atas langit lah, nak pergi Mekah dengan tak pernah naik kapal terbang lah. Ni orang nak kan benda lagu tu keramat, khariqul adat. Orang nak benda tu seperti mana aurat.
Orang tino kita nak tengok lah. Nak tapi tak boleh. Kena nikah dengan dia dulu baru boleh tengok aurat dia. Lagu itulah keramat ni seperti aurat. Wa sitrul aurati wajibun. Maka menutup aurat tu wajib dah. Wajib. Kau sunat tutup aurat. Nak lanjai pun boleh hari sini. Boleh. Wajib. Maka tutup daripada cerita benda-benda gitu pada orang tu wajib. Bahkan kalau dia pergi cerita, boleh dihukum ta'zir. Itu kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Boleh dihukum ta'zir. Kenapa? Menerbitkan bibit-bibit fitnah. Nah itu. Apatah lagi benda tu bukan berlaku di kita. Orang lain hak dakwa kita hak gisah apa-apa. Tak takut ke? Hak Nabi kata tadi. Nah, cukup seorang tu kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukup orang tu boleh digelarkan sebagai si pendusta. Dengan bahawa dia beroyak belaka, sapa belaka dengan apa hak dia dengar daripada orang lain. Tak boleh gitu. Bila kita dengar orang cerita, kita sipek kita. Nah, tak payah kita nak sapa-sapa. Kalau dia dusta, akhirat esok dia kena bakar api neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang bohong atas nama aku, kata Nabi, maka dia sediakan tempat dia dalam api neraka. Dia selamat kita. Nah, kalau dia benar, tak ada masalah gapo, tak wajib kita percaya, tak termasuk daripada rukun iman. Nak gitu ni. Tu. Jadi seolah-olah nak suruh orang percaya belaka cerita dia. Tak boleh gitulah. Mu siapa? Rasulullah ke? Mu pun manusia biasa. Khabar mu tu yahtamilus sidq wal kadhib. Lagi pula bukan mu sendiri hak nampak. Anak murid mu bapa yang lebih siapa? Gitu tu. Ini supaya kita berjaga-jaga. Ambo mengaji dengan tutup guru tua tak ada tu. Nah, duk cerita benda-benda lagu tu di pondok-pondok dia tak ada. Bahkan kalau terzahir keramat pun dia tutup. Terzahir keramat dia tutup. Kalau orang tertengok benda pelik di dia sipi kata jangan cerita selagi mana aku hidup. Tu orang-orang warak. Bukan duk jaja cerita kata riti yuya. Nah. Lepas tu duk kata orang bodoh pula dak. Tu bodoh. Mu tak jumpa hadis dalam Sahih Bukhari. Lebih pada hadis tu orang jumpa lagi. Banyak lagi hadis. Man ra'ani fil manami faqad ra'a haqqa. Siapa melihat aku dalam mimpi maka sesungguhnya dia sebenar-benar melihat aku. Kenapa? Karena syaitan tidak dapat menyerupai akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang nak mimpi jumpa Nabi ni bukan senang. Nah, supaya mu nak cerita sama tu lah. Nah, kalau hari-hari duk ingat ke air, jawabnya kalau dia tidur mimpi minum air kering bumi. Nah, kalau orang tu nak jumpa Nabi Muhammad, mimpi dia nak jumpa mimpi dengan Nabi Muhammad, nafas demi nafas hati dia hubungan dengan Nabi Muhammad tak putus. Nabi Muhammad tu ada semua dalam hati dia, hidup. Itu. Ya ada kita juga cerita semua kan. Dia mengadu seorang pelajar mengadu tok guru nak mimpi jumpa Nabi Muhammad. Tu dia kata boleh nak jumpa Nabi Muhammad. Esok ikut aku pergi backwalk, makan gula, kenduri. Tapi syarat jangan minum air. Esok pergi makan gula 5 tempat, tak minum air. Balik daripada makan gula kenduri backwalk tu dia kata naik masuk pondok tidur. Jangan minum air, jangan fikir apa tidur. Insya-Allah mimpi. Dia naik masuk tidur sungguh. Rupa-rupa mimpi minum air, tu tiba bumi ni kering dia minum. Bangun pagi esok kata doa tu guru pelawak kata tu guru nipu. Tak mimpi pun jumpa Nabi. Tu kata mu mimpi ke apa? Mimpi minum air kering bumi ni. Apa boleh mimpi minum air? Cuba ingat balik apa? Dia kata patut pun. Tepat mula-mula makan gula, makan kenduri, bawah tu tak minum air, start situ. Jalan ke mana pun nafas turun naik air. Ingat ke air. Maka sebab tu boleh mimpi jumpa air. Katanya tu guru dia, lagu itulah orang nak mimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan senang. Apatah lagi dalam jaga. Maka kita kena ayat. Takut mudah-mudah dengan masyarakat. Masyarakat pakat duk mengaku belaka orang ni jumpa Nabi, orang ni jumpa Nabi, orang ni jumpa Nabi. Tak boleh gitu. Tu gitu. Barang siapa yang adalah niatnya untuk akhirat, kata Nabi, jama'allahu syamlahu.
maka menghimpunglah oleh Allah Ta'ala akan kesempurnaannya, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan menjadilah oleh Allah Ta'ala akan kekayaannya di dalam hatinya. Kaya itu dalam hati. Ya sungguh. Ini sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, laisal ghina an kasratil aradi. Bukanlah kaya itu dari kerana banyak harta. Kita kalau kaya ni enggak banyak harta lah tu baru kaya. Banyak duit, nak, banyak tanah. Tak, Nabi kata laisal ghina an kasratil aradi. Bukan kaya tu ialah banyak harta, bukan. Lepas tu kaya tu lah ke mana? Walakinnal ghina ghinan nafsi. Akan tetapi kaya yang sebenar-benar tu ialah kaya jiwa. Lagu mana kaya jiwa? Bila hatinya bergantung dengan Allah Ta'ala, maka dia tak akan berasa fakir, tak akan berasa miskin. Kerana Tuhan kaya mutlak, ghina mutlak. Walaupun dia tu tidak banyak harta, duit ada 10 hia aja. Tapi bila tabung masjid lalu, dia boleh sedekah 5 hia. Tinggal ke dia 5 hia. Atas 10 hia jadi dia masuk lalu dalam tabung masjid. Apa? Muka Tuhan dia kaya. Hati dia tu i'timadul qalbi 'ala Allah. Berpaut hati, berpegang hati dia tu di atas Allah Ta'ala yang Maha Kaya. Tak kira setakat 10 hia Tuhan tak jaga hati. Nah, Tuhan Maha Kaya kan? Walaupun dia tak kaya-raya dengan duit harta, tapi apa hak Tuhan beri milik sementara bagi dia, mudah dia nak sedekah ke orang. Gitu kan? Itu orang panggil kaya jiwa. Kalau orang kaya bukan kaya jiwa, kaya dengan sebab banyak harta, maka hati dia tu i'timad, berpegang di atas harta dia. Takutlah dia kurang duit dia, mungkin dia ingat ke Tuhan miskin. Tak boleh nak ganti. Nah, lalu tabung pun bergetar tangan, kakak, biar ada pun nak pitih aku ni. Itu ni. Habis. Maka kalau hilang hak ni, hilang hak duit dia pergi tu sementara ni, susah hatilah dia. Nah, sebab tu Tuhan kata wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bergantunglah hatimu di atas yang hidup tak mati-mati. Maka kalau kita bergantung dengan orang ni hayyun summa yamut, hidup kemudian mati. Bila mati, hilang tempat pergantungan kita, kat lemah lah. Nah, lemah, tak sedap duduk. Selama ni duduk gantung dengan Tan Sri tu dengan Datuk ni, mati Tan Sri Datuk orang kaya tu kak, selok kita sudah pokai kita. Jangan kita bergantung dengan hidup kemudian mati, atau yang ada kemudian binasa. Mana harta tu? Wa atat dunya, dan mendatang oleh Allah Ta'ala akan dia akan barang siapa yang niatnya untuk akhirat tadi tu, Allah Ta'ala mendatangkan akan dia akan dunia raghimatan, hal keadaan tunduk maknanya duduk bawah tapak kaki dia. Tak berkejaran dia, tak penat gapo dia. Hati pun tenang dapat Allah. Tu dunia pun ada duduk bawah tapak kaki dia. Wa man kanat niyyatuhu dunya, dan barang siapa yang adalah niatnya barang siapa tu untuk dunia. Wa kerja apa untuk dunia? Ngajar untuk dunia. Apa mengajar? Supaya dapat duit, dapat harta banyak, dapat kepujian, dapat pengikut, dapat murid ramai. Disanjung-sanjung oleh orang. Ada tu orang mengajar lagu tu. Biasanya tak sekecek lah benda-benda hak sebenar ni. Apa? Takut orang marah. Takut apa? Nasiya ni tak boleh memanjangkan umur, tak boleh memendekkan umur, tak boleh mengurangkan rezeki. Kata yang sebenar Nabi kata, manusia ni tak dapat memendekkan umurmu dan tidak dapat mengurangkan rezeki kamu. Karena semuanya dalam jaminan Allah. Tu biar orang tak berahi, orang tak suka. Karena orang tu bukan semuanya reti, orang jahil.
Dia gelinya nak komen ke, biar jahil dia tu tunjuk depan orang pun tak apa, lapar nak tunjuk bodoh je ke orang. Tu surah kata dah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang bodoh cakap kamu kata saya ya, ye. Selamatlah mu dengan bodohmu tu. Nah, sebab tu kita kalau bodoh so cakaplah. Nah. Oh, duk dia ke molek. Terusnya, tak tahu kita bodoh. Nah, kalau dah kita start cakap kat nampak selalu bodoh. Nampak selalu. Sungguh, gak orang lain ni tak kira. Tok guru tu nak ajar lagi. Nah, tu kata syukur ke Tuhan lah. Dia kata, ustaz, apa dia sebut Tuhan? Sebut Allah lah nak tunjuk orang dia. Nah, apa kena sebut Allah? Tuhan ni banyak. Tengok, Tuhan banyak pula dah. Mana hak Tuhan banyak tu? Tunjuk sikit. Mana? Nuh dia kata batu kih ada se. Nah, hak di Kelantan hak tidur tak bangun-bangun, hak bangun tak tidur-tidur, hak duduk tak tak baring-baring tu dia kata, tu Tuhan kat orang panggil. Siapa kata tu Tuhan? Tu demo tu lah orang Buddha orang. Dah mu nak jadi supaya orang Buddha orang Hindu itu. Pelik. Tuhan ni Allah lah. Sebut Tuhan kena ke Allah, sebut Allah kena ke Tuhan. So tak ada lola. Nah gitu. Nak tunjuk warak dia. Jangan sebut Tuhan lah, sebut Allah. Ada orang ni gitu. Tak ada ni. Apa kena sebut Allah? Sebab Tuhan ni banyak. Weh, kape kalau yang ikut Tuhan ni banyak. Tuhan so tak ada lola dah. Tapi demo tu pak, demo tu mu nak jadi supaya demo tu ke mana? Nah, Tuhan molek-molek wak kita orang mukmin ngaji tauhid tiba-tiba nak jadi supaya tak ngaji tauhid. Tu nak kata dia jahil ni nak cakap etik jangan. Tak tahu cakap lah kalau kita jahil tu duduk senyap kan mudah. Orang tak tahu kita reti ke tak reti. Bila cakap orang nampak tak reti. Gapo tak reti? Tak reti tauhid. Ilmu tauhid tak mengaji tu kalau cakap gitu tu. Nah. Tu. Kata dia mau tu panggil Tuhan. Tuhan pelesu. Orang yang kenal Tuhan tahulah dia tu panggil Tuhan tapi Tuhan tu Tuhan pelesu. Tuhan pelesu Tuhan lah. Pergi beli di kaunsil ni. Bawa duit palsu. Laku. Cashier kata duit palsu ni cik. Duit palsu. Orang panggil duit. Nah, ambil duit palsu ni. Duit palsu pun duit. 2-3 rekod nak tak apa kau cashier situ. Duit palsu duit. Duit palsu nama palsu. Tuhan palsu Tuhan punya palsu. Bukan Tuhan lah tu makhluk. Apa Tuhan siapa? Allah lah. Atau Allah siapa? Tuhan lah. So tak ada lah dah. Jadi kalau kita sebut kat syukur ke Tuhan, Allah lah tu. Tak suruh tunjuk warak ke tu guru lah. Nah, ada juga kita tu. Nah, macam-macam ngaji malah patut berasa aling. Ni bahaya sungguh orang zaman lah ni. Habis. Tengok dia kata waman kanat niyatuhu dunya. Dan barang siapa yang adalah niatnya barang siapa tu untuk dunia. Wak hijau gapo ni untuk dunia. Walaupun rupa akhirat tapi untuk dunia. Tu lebih hina tu. Lebih hina lah kerana akhirat ni barang lebih, barang kekal tapi dia sanggup tukar dengan hak dunia. Tadi tu atastabdiluna allazi huwa adna bil ladzi huwa khair. Tak patut kamu tukar benda hak rendah, benda hak hina dengan benda hak lebih baik. Tak patut. Tiba-tiba dia tukar wak hijau akhirat untuk dunia. Nah, ikutlah ngajar ke semaya ke sedekah ke habis juta-juta apa nak masuk lesak khabar kata dia ni Tan Sri hak murah hati. Tak jadi hijau lah gitu. Nah, tak jadi hijau lah gitu. Orang panggil buat akhirat tapi niatnya untuk dunia. Kalau gitu farraqallahu alaihi amrahu. Mencerai-berai oleh Allah di atasnya barang siapa akan urusan kerjaannya. Hijau dia jadi kaca bilau. Tu tak lunas dia bani. Tak betul jadi hijau dia jadi kaca bilau. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Dan menjadilah oleh Allah Ta'ala akan kemiskinan, kefakirannya baina 'ainaihi. Duk depan mata dia semua. Duk nampak semua miskin. Nah. Tu masjid ni berapa kalau
mengajar. Wi 100. Masjid nu 200. Oh batal masjid ni. Masjid nu Nah. Padahal molek-molek duk mengajar sini dah. Contoh, ni contoh. Apa dia kata? 100 ya. Nah, baik di masjid 200 nu, contoh. Nah, apa? Depan dia ni fakir, miskin semua. Dia tak nampak hak akhirat. Nah, padahal orang wi berapa pun tu rezeki kita. Kalau 100, kalau berkat, lebih baik daripada 2 juta sekalipun kalau tak berkat. Boleh 2 juta orang mengajar, boleh 2 juta, tak ada lagi lah setakat ni nya. Kalau boleh, tapi tak berkat, buat apa? Nah, kita rezeki ni tak banyak tak apa, tapi biar berkat. Hasilnya halal, belanja pun halal. Sumbernya halal. Kita infak, kita belanja dia pun halal. Tu barakah kan? Walaupun sikit cukup. Tak melarat kita, tak meminta-minta kita. Tu cukup. Dah. Buat apa banyak, tapi nak beli spender ke diri sendiri pun kedekut hangit. Takut duit habis. Rela pakai spender hak koyak sebelah jumbo dia. Tu nak hipung, sipel. Lalas sekali, alalah mati tak ada guna. Nah, ada lah juga guna buat beli kain kapel untuk balut je boleh kubur. Saja. Ni berat benar orang dah bakhil ingat berat benar lah. Nah, diri dia sendiri pun dia kupik, kedekut. Jangan kata nak infak orang lain. Walam ya'tihi minad dunya, dan tidak datanglah padanya, pada barang siapa yang niat hijrahnya untuk dunia tu, tidak datanglah padanya minad dunya, daripada dunia habuai dia, illa ma kutiba lahu, melainkan barang yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala baginya, bagi barang siapa. Tu hak mana dia dapat daripada habuan dunia, hak tu tak ada. Nah, nak kaya setara mana? Boleh setara korun. Nah, kalau boleh setara korun hebat nah, tak ada mari semaya jemaah masjid, tak ada mengaji, tak ada berdengar orang mengajar. Apa tu? Saya lah ni sibuk ustaz. Banyak orang panggil kerja sehari, kerja malam nak tambah lagi. Apa nak kaya supaya korun? Selekeh boleh lah. Kalau tak boleh kaya supaya korun tak sah. Nah. Tu. Kalau dunia ni dapat, tinggal juga. Faman kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Siapa yang nak habuai dunia, maka kami beri pada dia. Karena dunia ni tak ada harga seberat sayap nyamuk pun di sisi Allah. Lau ta'dilud dunya indallahi janaba'udah masaqal kafir bisyurbatil ma'i. Kalaulah dunia ni menempati seberat sayap nyamuk di sisi Allah Ta'ala, harganya ada nilaiannya seberat sayap nyamuk. Orang kafir tu tak bagi minum walau seteguk air. Orang kafir bukan setakat seteguk air. Nah, supaya agak je minum kenyang oleh-oleh tak ada apa-apa. Maknanya dunia ni tak ada harga di sisi Allah. Kalau nak aku wi tu saya. Maka na yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Tapi nu'tihi minha pun ma kutiba lahu lah. Hak mana hak tu ada tak ada. Nah, maka sebab tu tak payahlah kita nak keping orang supaya jadi tak handsome tak apa, janji kaya. Tak payah. Nah, Qarun dulu camping dah. Wa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun ni dia keluar di atas kaumnya dengan barang-barang perhiasan dia, kekayaan dia tunjuk. Sebab tu orang-orang yang menunjuk kekayaan dalam Facebook, dalam TikTok, dalam apa tu, itu semua keturunan Qarun hak masih lekat sampai ke Malaysia je lagi mari sini. Duk camping kekayaan, tunjuk duit. Kabar-kabar duit pelesu bergerak. Hak foto step tak ada nak gerak dah. Ada juga gitu. Qarun gitu-gitu perangai. Faqala allazina yuriduna alhayatad dunya, maka berkatalah orang-orang hak orang hak nak pada kesenangan dunia juga. Ya laitalana ma utiya Qarun innahu lazu hazzin azim. Allah rugilah kita. Tak dapat seperti mana hak Qarun dapat. Sesungguhnya Qarun dapat habuan yang sangat besar. Hal gitu. Nak kaya biar kaya supaya Zulkarnain.
Raja Iskandar Zulkarnain, nama dia Iskandar, gelar dia Zulkarnain, yang mempunyai 2 tanduk. Bukan 2 tanduk gini, kalau tanduk gini itu orang panggil kuba lembu, dok puseter itu kata ni, otrometaru. 2 tanduk ni yang memiliki masyrik dan maghrib, timur dan barat. Nah, tapi saat dia mati pun dia pesan kepada menteri dia, kalau aku mati keranda aku muak keluar tangan begini. Apa tu? Supaya rakyat semua tengok raja yang menguasai timur barat, kekuasaan di bawah pemerintahan dia, kharajtu minad dunya bila syai'in, aku keluar daripada dunia ni tak bawa gapo sekarang. Itu baru betul orang kaya akhirat. Nah, kaya tapi nak suruh orang dekat dengan akhirat, bukan nak suruh pakak gila pada dunia, mabuk pada dunia. Nah, kerana Tuhan tetaplah kedah rezeki kita. Kita usaha lagu mana pun, itulah hak Tuhan tetap kita akan dapat. Habis itu, kemudian kita sambung semula pula, ada 3 minit lagi. Nah, wal maqalatus saminatu wal 20, dan maqalah yang ke 28 an Abi Bakrin Asy-Syibli rahimahullahu taala wa huwa min uzama'il 'arifi. Ini panjanglah. Qala inni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati ma'a fakri wallahu a'lam. Sebelum kita berdoa ni, para hadirin semua, alhamdulillah sekarang ni tanah pondok kita tu sedang diproses dalam perataan dah. Boleh tengok dalam Facebook Wan buat update. Nah, masih lagi dalam proses nak meratakan dan nak betul jalan. Dia jalan hak lewat dulu tu masuk dalam tanah pondok. Jadi kita nak betul jalan, nak mohon jalan baru untuk orang kampung. Itu dalam proses progres lagi lah. Jadi mudah-mudahannya jangan putus-putus lah. Bersedekah, niat infak, niat wakaf untuk pembangunan pondok Rumi Sufi Jawi ni, insya-Allah. Ambo senantiasa mendoakan mana-mana orang yang berinfak walau sikit sekalipun, RM1 sekalipun, orang ni mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, mati dalam iman dan Islam, masuk syurga bi ghairi hisab au hisaban yasira. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan putus-putus untuk infak wakaf. Mudah-mudahan akhirat esok kita dapat ganjarannya, insya-Allah. Itu saja. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.